Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu akan sambung pembelajaran kita iaitu bab 7. Okey, hari ini baru kita masuk 7.2 sukatan serakan. Okey. Cikgu akan ajar kamu slow-slow lah. Sebelum ni kita dah belajar cara melukis ogif, histogram, poligon kekerapan, mengira titik tengah, mengira sempadan atas, sempadan bawah, mengira julat dan sebagainya. Okey. So hari ni kita nak kira julat dan julat antara kuartil. Okey. Julat dan julat antara kuartil. Okey, untuk pengetahuan kamu, julat adalah data yang terbesar tolak data yang terkecil. Okey. Tetapi untuk graf ogif, julat adalah kuartil 3 tolak kuartil 1. Okey, untuk ogif pengiraan julat adalah itu. Julat antara kuartil adalah kuartil 3 tolak kuartil 1. Okey, kita tengok contoh soalan. Okey, kita pergi soalan yang pertama. Okey. Ini adalah gambar raja. Okey, untuk soalan sebelahan cikgu tutuplah dengan kalkulator lah. Okey. Tentukan julat dan julat antara kuartil. Okey, so kita tengok. Okey. Julat adalah data yang terbesar tolak data yang terkecil. Okey, untuk pengiraan julat, okey, kita ambil yang paling tinggi dan data yang paling rendah. Okey, so kat sinilah. Kat sini. Okey, antara 89.5 dengan 79.5 dekat tengah-tengah dia ni adalah data yang tertinggi. Okey. So, kita tambahkan ini bahagi 2. Okey, yang tertinggi sama dengan 89.5 tambah 79.5 bahagi 2. So, kamu akan dapat ambil kalkulator lah, tekan. Okey. 89.5 tambah 79.5 bahagi 2. Jawapannya adalah 84.5. Okey, tulislah dekat sini. 84.5. Okey. Yang terendah pula ambil yang paling rendah lah dekat sini. 39.5 tambah 29.5 bahagi 2. Okey. Tambah dulu ya. Lepas tu baru bagi 2. 34.5. Tulislah 34.5. Okey, so julat tertinggi tolak terendah. So julat 84.5 tolak 34.5. Jadi julat sama dengan 84.5 tolak 34.5. Okey, so guna kalkulator lah. Boleh je congak. 50 julat je. Okey. Itu baru julat. Belum julat antara kuartil. Okey. Julat antara kuartil tadi. Tengok ni. Kuartil 3 tolak kuartil 1. Okey, macam mana kita nak dapatkan julat antara kuartil tu? Okey. Julat antara kuartil sama dengan kuartil 3 tolak kuartil 1. So, kuartil yang ketiga. Cikgu dah pernah ajar. Kuartil 3 adalah 3/4 darab semua data. Okey, so data dia adalah berapa orang kat sini? Tengok pada ogif dia. 48. Okey, 2 petak lagi nak sampai 50. So ni 48. Semua tinggi semua
bilangan anak benih. Okey. Jadi 34 darab 48. So kamu akan dapat 36. So, kuartil 1 pula adalah 1/4 darab 48. Jadi, kamu akan dapat 12. Okey, 36 bukan jawapan dia. 36 ni kena tengok pada Ogif. So, okey. 36 dekat sini. Okey, 36. Ni kuartil 3 lah. So, kamu bawa sampai kena graf. Tengok bawah. Okay, so dia berada dekat mana tu? Okay, dekat sini petak kecil yang ketujuh antara 69.5 dan 59.5. So, kita nak tahu berapa unit setiap petak kecil tu kan? So, 69.5 tolak 59.5 bahagi 10 petak kecil tu. So, 69.5 tolak 59.5 bahagi 10 petak kecil. 10 petak kecil Okey. So, kamu bahagi 10 lah. 69.5 tolak 59.5 bahagi 10. Jadi, setiap petak kecil tu 1. Oh, mudahlah kerja kita. 1. Jadi, ada 7 petak kecil. Okey. 59.5 tambah 7. So, dapatlah 66.5. Kuartil ketiga dia. Okey. 59.5 tambah 7. Sebab ada 7 petak kecil dan 1 petak mewakili 1. Jadi, 66.5. 59.5 tambah 7. 66.5. Itu kuartil ketiga dia. Okey. Q3. Q1 tadi 12 kan? So, 12 tengok dekat petak punya sini. 12. Okay, 12. Kuartil 1. So, sini adalah pada petak yang pertama. Dekat 49.5. Tambah 1. Sebab satu petak je. Iaitu 50.5. So, ini adalah kuartil 1. Jadi, jumlah antara kuartil 3 tolak kuartil 1. Okay, so tadi. Yang dekat sini tadi. Kita dapat 66.5. Okay, kuartil 1 dia tadi kita dapat 50.5. So, 66.5 tolak 50.5 tu. Okay. So, sorry. So, kuartil 3 tolak kuartil 1. 66.5 tolak 50.5 Okey. 16. Jadi, jumlah antara kuartil ialah 16. Okey. Jumlah antara kuartil. Okey. 16. Okey. Macam itulah cara cari dia. So, untuk soalan yang sebelah dia ni. Yang ini. Okey. Sama jugalah. Cari julat yang biasa. Dan cari julat antara kuartil. Okey. Kamu buat sendiri yang tu. Berdasarkan contoh cikgu yang ini tadi. Okey. So, nanti cikgu akan bincangkan jawapan. Atau bagi jawapan dalam grup lah. Okey. Okey. Seterusnya. Cikgu akan ajar. Okey. Dalam buku kerja kamu. Mengikut buku kerja kamu lah. Tadi kita dah belajar. Apa? Mengira julat dan julat antara kuartil. Okey, sekarang kita akan belajar cara mencari variance dan sisihan piawai. Okey, variance ni simbol dia macam ni. Okey, ni variance. Sisihan piawai tak ada kuasa 2. Sama je. Okey, variance ada kuasa 2. Sisihan piawai dia tiada kuasa 2. Okey, tu variance dan sisihan piawai. Sebenarnya kamu dah belajar semasa di tingkatan 4. Okey, kalau kamu ingat. Di tingkatan bab 8 kalau tak silap cikgu. Okey, ya, bab 8. Sukatan serahkan data tak terkumpul. Okey, untuk tingkatan 5 kamu belajar
Bab 7, sukatan data terkumpul. Okey, so kita buatlah. Okey, ni adalah contoh dalam buku kerja kamu. Okey, of course lah cikgu akan tunjukkan contoh. So, latihan seterusnya kamu buat sendiri, okey? Okey, macam mana kita nak buat? Okey, sekarang ni untuk mengira ni kita kena guna jadual lah. Kena ada jadual. Okey. Isi padu air yang diminum. Okey, ni adalah X. Bilangan murid adalah F. F tu dalam bahasa Inggeris dia frekuensi, tapi dalam bahasa Melayu kekerapan lah. Okey, ni adalah kekerapan lah. Okey. Kekerapan. Okey, titik tengah X. Okey. Titik tengah X. Okey, ini adalah isi padu air ataupun kita panggil selang kelas lah. Okey, ini adalah titik tengah X. Okey, ini baru X. Sorry, tadi bukan X. So, X adalah titik tengah. Titik tengah dia macam mana nak cari? Okey, tambahkan silang kelas ni bahagi 2. Okey, 1 tambah 500 bahagi 2. 501 tolak 1000 tambah 1000 bahagi 2. Okey, guna kalkulator boleh juga ataupun dah mahir pun boleh. Okey, macam mana nak guna kalkulator ni? Tekan sajalah. 1 tambah 500 bahagi 2. Okey. 250.5. Okey, tulislah. 250.5. Okey, seterusnya 501 tambah 1000 bahagi 2. 750.5. 750.5. Okey. 1001 tambah 1500. Okey, bahagi 2. 1250.5. Okey. 1250.5. So, perasan tak beza dia 500 je. So, tambah 500 je boleh juga. Okey, dan yang bawah ni 2250.5. Okey. Fx pula. F. Kamu tengok ni. Fx. Fx. So, darab. Okey, dia tak tulis bertambah tolak. So, Fx sebelah-sebelah darab. 5 darab 250.5. So, kamu darab lah. Okey. Cikgu akan buat satu-satu. Okey, seterusnya kolom yang ketiga adalah X kuasa 2. X kuasa 2 ni, mana X? Okey, ni X. So, X kuasa 2. 250.5 ni kuasa 2 lah. Maksudnya, semua ni kamu kena kuasa 2. Okey, macam mana nak tekan kalkulator? Okey, macam ni. 250.5 kuasa 2. 6275.25. Tulislah dekat sini. 6275.25. Okey, itu untuk X kuasa 2. Dan seterusnya lah kamu mesti tekan dengan teliti dan tulis jawapan dengan teliti, jangan cuai, kalau tidak rugi. Okey. So seterusnya 70.5 kuasa 2. 563.250.25. Tulis. Okay, seterusnya 1250.5 kuasa 2. 156.375.25. Okey, seterusnya 175.5 kuasa 2. 3.064.250.25. 3.064.250.
250.25 dan 2250.5. 5.064.750.25. 5.064.750.25. Okey, itu X kuasa 2 kan. Kalau Fx kuasa 2 pula, okey. Apa nak buat? F darab X kuasa 2. Okey, so dia salah tunjuk. 5 darab F darab X kuasa 2. So 5 darab 62750.25. Yang ni memang tak boleh salah tekan. Kalau salah tekan memang out. Okey. So cikgu akan tekan semua tu. Maknanya contoh. Okey. So 5 darab X kuasa 2. 62750.25. 313.751.25. Okey, tengok ini pula. 14 darab 563.250.25. Okey, so jawapan dia 7.885.803. 885. Okey. 503.5. Okey, dan seterusnya lah cikgu akan tekan dia kat sini tanpa bercakap. 0.002. Okey, seterusnya 6 darab 3064.250. So jawapan dia 18 juta 385.501.5. So last kali 7 darab 5.064.750.25. Kena tekan betul-betul ya, takut salah nanti. So 35.043.251.75. Okey, bila dah dapat semua ni, okey, so kamu kena jumlahkan lah. Okey, maksud Z terbalik ni adalah jumlah. Okey, jumlah F tu jumlah kekerapan semua ni. Okey, tambahlah 5 tambah 14 tambah 8 tambah 6 tambah 7. 5 tambah 14 19, 19 tambah 8 27 tambah 6 33, 33 tambah 7 40. Okey, tu jumlah F. Jumlah titik tengah tak payah, tak ada. So jumlah Fx ni kamu tambahlah semua tu. So kamu akan dapat, okey, cikgu tambah sekejap. Boleh tambah sekali kalau kamu pegang kereta. (4802) Mesti tambah dengan teliti ya. Kalau nak try tambah dengan teliti, kamu tambah lagi sekali lah. Kalau dapat jawapan yang sama tu betul dah. Okey, seterusnya Fx kuasa 2. Sum of Fx kuasa 2. Okey, jumlah X kuasa 2 tak payah. Jadi jumlah Fx kuasa 2 lah, tambah semua ni. Okey, so memang panjang sikit lah. Pastikan kalkulator ada bateri. Okey, 74.548.010. Okey, so kita dah dapat dah semua ni. So kita tengok soalan yang dia minta. Okey, dia minta soalan tadi variance dan sisihan piawai, betul? Okey, untuk mendapatkan variance, ini rumus dia. Jumlah Fx kuasa 2 bahagi jumlah F tolak dengan min kuasa 2. Okay, untuk dapatkan min, kena kira lah. Okay, cikgu panggil ni adalah X bar ataupun min. So, ni adalah X bar. Okay, X bar. Okay,
Okey, X bar ataupun min. Jadi jumlah dia adalah fx 48020 bagi 40. So kamu kira pakai kalkulator lah. Okey. 48020 bahagi 40. So dapat jawapan dia 1200.5. Okey, ini adalah purata dia. Okey, macam mana pula kita kira variance? Okay, variance simbol cikgu cakap tadi ada kuasa 2. So variance jumlah fx kuasa 2, ambil yang ini yang kamu dah kira tadi tu. So variance sama dengan fx kuasa 2 74 juta 548,010 bahagi jumlah f 40 tolak x bar 1205 kuasa 2. Oh, tak muat. Itu lebih lah. Tak apalah. Sama dengan, okey, ni kira satu-satu. Jangan main gelopo, gelojo. So, 74 juta 548,010. Okey. Bahagi 40. Okey, 18 juta 63. 1 juta 863,000. 700.25. Okey. Tolak 1205 kuasa 2. 200.5. Ini pun boleh buat. Okey, 18 juta 1.863.700.25 tolak 1200.5 kuasa 2. 422,500. Okey. Okey, untuk sisihan piawai ni nampak tak rumus dia sama kan? So beza dia hanyalah punca kuasa, sebab untuk hilangkan kuasa 2 kamu kena punca kuasakan yang sebelah ni. So bila nak hilangkan kuasa 2 bermaksud variance tu akan jadi sisihan piawai, iaitu kamu kena kuasa 2 kan yang kamu dah kira tadi, iaitu yang inilah. Jadi sisihan piawai sama dengan punca kuasa 2 422,500. Jadi berapa jawapan dia? Okey, 650. Jadi sisihan piawai dia adalah 650. Okey, macam itulah cara jawab dia. So nanti cikgu bagi latihan buat Okey.